Penduduk terjejas di Pasir Mas meningkat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kemenangan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar pada PRK Kemaman diharap dapat meredakan bahang politik dalam negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap ahli Parlimen baharu Kemaman itu dapat menjalankan tugas dengan baik demi negara. Saya ucap tahniah kepada Datuk Samsuri atas kemenangan tu dan mudah-mudahan dia dapat jalankan tugas dengan baik. Dan juga dari segi negara dia memberikan sekurang-kurangnya sedikit kelegaan kerana imej yang lebih sederhana daripada sikap pimpinan PAS yang nampak jauh lebih ekstrim. Yang mudah-mudahan dapat meredakan suhu politik yang terlalu panas. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Profesyen Teknikal Negara 2023 di Putrajaya. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut berpuas hati dengan sokongan rakyat kepada calon BN pada PRK Kemaman. Baik, perkembangan banjir di Kelantan. Jumlah penduduk terjejas di Pasir Mas sedikit meningkat setakat tengah hari tadi. Jadi bagi mendapatkan situasi semasa, langsung ke lokasi bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul. Baik, terima kasih. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan terus meningkat kepada 6,203 orang setakat pukul 11 pagi tadi. Semua mereka daripada 2,018 keluarga ditempatkan di 13 pusat pemindahan sementara PPS di satu daerah iaitu di Pasir Mas. Saya kini berada di Kampung Padalicin untuk meninjau keadaan terkini banjir di kampung ini bersama-sama dengan anggota APM. Dan apa yang boleh saya perkatakan, laluan di Kampung Padalicin ini menghubung ke kampung-kampung lain sudah ditutup untuk semua kenderaan. Dan menerusi portal info bencana JKM, setakat ini 13 PPS yang menempatkan penduduk terjejas banjir adalah di PPS SK Gua Tok Deh, SK Baruh Pial, SK Lati, SK Gua Periuk, SK Gua Tinggi dan SK Seri Rantau Panjang. PPS di SK Kedai Tanjung dan Madrasah Tasik Bakong menjadi PPS terbaru dibuka di daerah ini semalam. PPS di SK Seri Rantau Panjang 2 menjadi PPS paling ramai dipindahkan setakat ini dengan lebih 1,800 orang daripada 629 keluarga dipindahkan setakat ini. Sementara itu, menurut laman web Public Info Banjir, paras sungai Golok di Rantau Panjang masih melepasi paras bahaya dengan bacaan 9.33 meter berbanding paras normal 5 meter. Saya akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa untuk anda penonton berita RTM. Terus bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Amirul. Hari Agri Komoditi 2023 buat julung kali dilancar Kementerian Perdagangan dan Komoditi dan ia bertujuan mengiktiraf dan menghargai jasa mereka yang terlibat dalam membangunkan sektor berkenaan di semua peringkat. Jadi untuk perincangannya langsung bersama Fatihah Rahim. Silakan Fatihah. Ya, saya kini berada di PICC Putrajaya bersempena dengan sambutan Hari Agri Komuniti Negara, anjuran Kementerian Perdagangan dan Komuniti. Untuk makluman saudara, pelaksanaan Hari Agro Komuniti ini memberi pengiktirafan kepada semua pihak yang terlibat dalam sektor agro komuniti di peringkat akar umbi. Selain ia menjadi platform utama perkongsian maklumat serta penjanaan idea baru, ia juga menjadi platform untuk mempromosi peluang pekerjaan, peluasan kerjaya dan juga perniagaan dalam sektor ini. Baik, ketika ini saya bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Perdagangan dan Komuniti. Baik, apa khabar Datuk Seri? Bagaimana dengan pelancaran hari ini? Alhamdulillah, buat julung kalinya Kementerian Perdagangan dan Komoditi mengadakan Hari Agri Komoditi Negara yang bertemakan kemampanan agri komoditi untuk negara kita lah. Yang mana kita memfokuskan untuk melibatkan keseluruhan rantaian dalam agri komoditi, daripada pekebun kecil, daripada peladang yang menanam, daripada mereka yang memproses, kemudian daripada mereka yang membuat produk-produk huluan untuk dieksport dan sebagainya. Sebab bagi kita agri komoditi ini memainkan dan menyumbang besar kepada negara kita dalam sudut ekonomi.
kita menyumbang lebih kurang 60 bilion ringgit dari segi KDNK, iaitu lebih kurang 5% daripada KDNK negara kita. Dari segi jumlah ekspor sehingga September 2023 ialah hampir 118 bilion ringgit. Jadi ini menunjukkan kepentingannya. Apatah lagi kalau kita melihat keseluruhan rantaian pekebun yang terlibat dalam agri komoditi ini saja lebih 500 juta orang, 500,000 orang pekebun kecil yang terlibat secara langsung dan juga yang bekerja dalam sektor agri komoditi. Jadi sebab itu kita melihat bahawa kita perlu mengadakan Hari Agri Komoditi bukan saja untuk memberi kesejaran tapi juga untuk melibatkan keseluruhan pemegang taruh kita. Di samping itu memberi kesedaran juga kepada belia-belia kita peluang dalam sektor pekerjaan dalam agri komoditi ini. Sebab itu semua agensi kita yang terlibat untuk menggerakkan agenda kepada peri pentingnya agri komoditi untuk negara kita. Baik, Datuk Seri, apakah sumber baharu yang dapat dibangunkan lagi dalam sektor agri komoditi ini? Salah satu area yang kita lihat ialah apa yang kita nak lancarkan nanti ialah biogesim. Biogesim ini kita melihat bahawa misal kata sektor buluh, sektor kenaf dan juga sebenarnya bahan-bahan buangan daripada biogesim itu termasuklah daripada sektor pertanian, sektor penternakan, sektor peladangan dan kesuhan. Sebenarnya banyak hasil-hasil ini boleh kita terjemahkan menjadi produk yang boleh mendatangkan hasil ataupun pendapatan kepada pengusaha dan juga negara kita. Jadi ini adalah sektor yang kita nak fokuskan juga untuk 2024. Dan yang penting ialah bagaimana kita nak jalin hubungkan kerjasama dengan semua kementerian dan agensi kerajaan dan juga pemain-pemain industri untuk kita kumpulkan segala buangan ini, bagaimana kita nak proseskan menjadi baja, menjadi makanan haiwan dan malahan produk-produk hiliran yang lain. Datuk Seri, sedikit harapanlah sebab Hari Agrokomuniti ini buat julung kalinya diadakan ya selama ini. Jadi apa harapan tu? Ini kali pertama diadakan. Sudah pasti kita akan mendapat input daripada semua stakeholders kita. Dan daripada situ saya kira kita kena kembangkan Hari Agrokomuniti ini. Misal kata dari segi hadiahnya. Sebab bukan saja kita nak mengiktiraf untuk memberi galakan untuk mereka terlibat dan mengekalkan agri komoditi, tapi juga untuk mengamalkan perkara-perkara yang baik dalam sektor peladangan dan juga pekebun supaya mereka dapat menghasilkan produk-produk yang mampat dan untuk memastikan maka semua makin ramai yang akan kekal dan juga terlibat dalam sektor ini. Sebab itu galakannya bukan sekadar kita memberi sijil, memberi trofi, tapi juga imbuhan kewangan. Mungkin kita nak tambahkan lagi supaya kita dapat menggalakkan lebih ramai yang terlibat dalam sektor agri komoditi. Baik, terima kasih Datuk Seri untuk perkongsian yang cukup ringkas dan padat dengan maklumat. Saya kira itu dahulu perkembangan saya dari PICC ini. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Fatihah. Baik, 3 lelaki berusia 26 hingga 28 tahun ditangkap di 2 lokasi berasingan sekitar Johor Bahru dan mereka dipercayai terlibat dalam pergaduhan sekumpulan individu bersenjata tajam di hadapan sebuah premis di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat berkata, pihaknya mengesan video tular yang dimuat naik pemilik akaun Johor memaparkan kejadian berkenaan yang berlaku kira-kira pukul 12.45 malam. Turut dirampas 4 buah telefon bimbit, sebuah beg galas, sebilah parang, selai baju dan seluar, sepasang kasut serta sebuah kenderaan. Semakan rekod lampau menunjukkan ketiga suspek mempunyai 1 rekod dadah, 4 rekod jenayah dan 1 rekod senarai hitam kes jenayah. Polis masih giat mengesan beberapa lagi suspek dan punca kejadian masih dalam siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan.
8 individu cedera ringan selepas bas pasukan simpanan persekutuan FRU PDRM terbabas ketika dalam perjalanan dari Ceras ke Seremban. Bas dinaiki 16 anggota itu dimaklumkan cuba mengelak daripada merempuh lori yang mengubah haluan secara tiba-tiba. Dan Ketua Polis Daerah Nilai Superintendent Abdul Malik Hasim memaklumkan situasi itu mengakibatkan bas FRU hilang kawalan dan melanggar tembok pembahagi Plaza Tol. Kesemua yang cedera dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Sementara itu, 8 penumpang lain termasuk pemandu bas tidak mengalami sebarang kecederaan. Dan kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu tanpa kecermatan. Jadikan impian anda kenyataan dengan Al-Aufa. Hai, saya Yasmin Hani. Dan saya Ustaz Ahmad Hussein Abdul Rahman. Jangan lupa untuk tonton kami dalam rancangan Sembang-Sembang ASMB 2023 Bertajuk Wakaf dan Hibah, Damai di Dunia, Damai di Sana. Jangan lupa tahu. Sembang-Sembang ASMB. Shopee hari jadi, Shopee jualan hari jadi. Promo hebat harga rendah hari-hari, pengantaran percuma hari-hari. Hadiah hebat beli setiap hari. Shopee jualan hari jadi, beli sekarang. Bertemu kembali. Sidang Dewan Negara dan antara tumpuannya mekanisme pemberian subsidi sedang diteliti dan kaedah WTE akan dipeluas. Jadi untuk perinciannya, terus saja bersama Syamimi Syarifan di Parlimen. Silakan Mimi. Miza Yusli, terima kasih bagi memastikan kadar tiket penerbangan yang ditetapkan tidak meningkat terutama pada musim perayaan. Kementerian Pengangkutan sedang mengkaji dan meneliti mekanisme kepada pemberian subsidi bagi pembelian tiket. Kementerian Pengangkutan sedang meneliti mekanisme untuk memberikan sedikit subsidi untuk memastikan bahawa kadar yang ditetapkan itu tidak terlalu tinggi untuk beberapa hari sebelum musim perayaan. Itu antara inisiatif yang kita akan lihat supaya dapat mengurangkan tiket kapal terbang di antara Semenanjung dan Sabah Sarawak semasa musim perayaan. Terima kasih. Katanya MOT turut meminta syarikat penerbangan menambah jumlah pesawat pada waktu malam bagi menambah kekerapan perjalanan. Baik, seterusnya sebanyak 3,280 lokasi di seluruh negara sedang diaudit bagi ujian kualiti perkhidmatan 4G. Daripada jumlah itu, sebanyak 97 lokasi melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hasil audit berkenaan sedang dianalisis dan akan menerima notis di bawah Seksyen 51-2 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia Akta 588. Di kawasan berpenduduk di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada setakat suku ketiga tahun 2023 adalah 100%. Namun, diakui masih terdapat kawasan yang mana kualiti perkhidmatan adalah kurang memuaskan. Keadaan ini boleh disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kesesakan rangkaian di sesuatu tempat pada satu masa, penerimaan liputan yang kurang memuaskan disebabkan halangan seperti bangunan tinggi. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Sivaras Chandran berhubung langkah kementerian menyelesaikan masalah rangkaian kurang memuaskan di ibu negara. Baik, kaedah Waste to Energy WTE akan diperluas ke seluruh negara dan ketika ini satu projek sedang dijalankan di Negeri Sembilan. Ia bertujuan untuk mempercepat proses sisa buangan pepejal dan menukarkannya kepada haba, steam dan tenaga elektrik sekaligus mengurangkan jumlah isi padu sisa pepejal sehingga 85%. Ketika ini untuk dalam negara kita memiliki satu WTE yang terletak di ladang tanah merah di Negeri Sembilan yang sedang beroperasi, manakala untuk jangka ke hadapan antara rancangan ataupun dasar yang kita hendak perkenalkan adalah supaya kita sasarkan setiap negeri itu mungkin memerlukan sekurang-kurangnya satu WTE untuk menukarkan
daripada sisa pepejal kepada tenaga. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli. Baik, kajian khusus serta penambahbaikan sedang dilaksana dan diteliti berhubung tahap penerimaan golongan belia terhadap pelaksanaan program Rakan Muda. Ia telah dimulakan pada bulan September lalu dan jangka berlangsung selama 8 bulan, manakala hasil kajian akan dimuktamadkan menjelang pertengahan 2024. Sehingga 1 Disember, jumlah penyertaan golongan belia dalam program Rakan Muda mencecah 1,108,463 orang, merangkumi 4,119 aktiviti. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim memberitahu sebanyak 5.7 juta ringgit dibelanjakan tahun ini bagi melaksanakan program itu di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Yang manakala salah satu lagi cabang gaya hidup iaitu Rakan Demokrasi di bawah Rakan Muda pula membelanjakan sebanyak RM1,309,641 menerusi peruntukan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID. Kerajaan telah pun bersetuju untuk memperuntukkan sebanyak RM20 juta bagi pelaksanaan program Rakan Muda, yang mana ini dapat memberi galakan dan juga meningkatkan lagi penyertaan serta penganjuran aktiviti di bawah Rakan Muda. Beliau menjawab pertanyaan yang dikemukakan Senator Datuk John Ambrose. Sebanyak 1.2 juta capaian pengunjung dan pengguna maya dari seluruh negara direkodkan melalui platform MyAssist MSME. Platform itu juga berjaya memberi khidmat nasihat Meet Me kepada 713 usahawan PMKS menerusi 11,724 slot. Sebanyak 2,540 sesi padanan perniagaan juga telah dilaksanakan melibatkan seramai 3,083 orang usahawan PMKS bersama 2,059 syarikat luar negara dengan potensi nilai jualan yang dianggarkan berjumlah RM904 juta. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Seri Zurainah Musa mengenai impak pelaksanaan MyAssist MSME. Inisiatif berkenaan dilancarkan pada 30 Jun 2021 bertujuan memudahkan perolehan maklumat kepada usahawan PMKS. Baik, sekian perkembangan dari Dewan Negara dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Miza Yusni di studio. Shopee hari jadi, Shopee jualan hari jadi. Promo hebat harga rendah hari-hari, pengantaran percuma hari-hari. Hadiah hebat beli setiap hari. Shopee jualan hari jadi, beli sekarang. Memperkenalkan kau tim Medicard untuk saya dan kamu. Saya macam mana? Saya macam mana? Saya macam mana? Saya boleh ke? Saya. Kau tim Medicard dari RM38 sebulan untuk kamu dan kamu. Kau tim! Saya macam mana? Bursa Malaysia diniagakan dalam julat kecil pada urus niaga pagi tadi mengambil petunjuk daripada pergerakan di Wall Street menjelang mesyuarat terakhir Jawatan Pasaran Terbuka Persekutuan Amerika Syarikat. Indeks FBM KLCI susut 5.43 mata kepada 1,445.59 mata setakat pukul 12.30 tengah hari. Di kaunter saham aktif, kelas Sita naik 1 sen kepada 5.5 sen. Values tu turun setengah sen kepada 2
sen, manakala CSH kekal tidak berubah pada 5 sen. Sementara itu, Nestle mendahului kaunter saham paling untung dengan peningkatan 50 sen kepada RM114.40. Diikuti Rapid naik 24 sen kepada RM27.94, manakala Panami bertambah 16 sen kepada RM17.86. Ringgit dibuka rendah sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat pada sesi awal dagangan pagi tadi dan ia berikutan kekurangan permintaan selepas indeks dolar Amerika Syarikat terus mengukuh. Pada pukul 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.66 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.48 dan berada pada 3.16 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.89 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.05 berbanding euro. Manakala berbanding baht pula, ringgit didagangkan pada 13.21. Kementerian Kewangan MOF menasihati orang ramai untuk sentiasa berwaspada dengan tawaran penebusan tunai, cash out atau pemindahan peer-to-peer kredit e-Madani oleh pihak tidak bertanggungjawab di platform media sosial. Semakan pasukan Biar Betul dapati telah terdapat satu pautan iklan palsu menawarkan penebusan e-Madani secara cepat dengan mengenakan bayaran sebanyak RM5 dan RM3. Waspada kerana anda berisiko jadi mangsa kecurian data. Menurut MOF, e-tunai Madani hanya boleh dituntut menggunakan 4 platform sahaja iaitu e-wallet MAE, Settle, ShopeePay dan Touch and Go e-wallet. Dan mereka yang layak boleh mula memohon mulai pukul 8 pagi 4 Disember 2023 hingga 11.59 malam 20 Februari 2024. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa. Putuskan rantaian sindiket penipuan, henti kongsi maklumat tidak sah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ejen Persikan Israel menyerbu kediaman Imam Masjid Al-Aqsa, Sheikh Ikrimah Sabri dan menyampaikan notis larangan perjalanan ke atas beliau. Dan pendakwah masjid itu kini menjadi sasaran kempen hasutan oleh kumpulan berhaluan kanan Israel. Pendakwa berusia 84 tahun itu ditahan beberapa kali oleh Israel dan dilarang memasuki Masjid Al-Aqsa selama beberapa bulan. Sabri merupakan pengkritik tegar pendudukan Israel selama beberapa dekad di wilayah Palestin. Beliau sebelum ini pernah memegang jawatan Mufti Baitul Maqdis dan wilayah Palestin dari 1994 hingga 2006. Beribu-ribu penunjuk perasaan berkumpul di dataran bandaraya New Zealand bagi membantah dasar kerajaan baru yang berunsur perkauman. Tindakan protes itu dipanggil oleh parti politik di Parti Mori dan bertepatan dengan pembukaan Parlimen ke-54 New Zealand. Pemimpin bersama Tea Party Mori, Rawiri Waititi telah mengetuai perarakan melalui bandar Wellington ke bangunan Parlimen Beehive menggesa suara mereka didengari pihak kerajaan. Kerajaan kanan baru, Parti Kebangsaan New Zealand First dan ACT New Zealand dipilih selepas undian Oktober lepas. Antaranya merancang untuk menghentikan penggunaan bahasa Maori. Selain mengkaji semula dasar tindakan afirmatif dan menilai dokumen perjanjian penubuhan negara ditafsirkan dalam undang-undang. Berpuluh-puluh orang awam terbunuh setelah drone tentera secara tidak sengaja menyerang sebuah kampung di barat laut Nigeria ketika sambutan perayaan agama. Angkatan Tentera Nigeria sering melancarkan serangan udara ke arah kumpulan militan di barat laut dan timur laut negara itu. Pesuruhjaya Keselamatan Negeri Samuel Arwan berkata, kesemua mangsa yang cedera dibawa ke sebuah hospital di Kaduna.
Menurut beliau, serangan itu menyebabkan beberapa rakyat mati dan yang lain cedera tetapi tidak memberikan jumlah kematian. Kebanyakan mangsa adalah terdiri daripada wanita dan kanak-kanak. Hoki Piala Dunia Remaja Lelaki 2023. Biarpun berada di ranking lebih tinggi, ia bukan jaminan skuad negara untuk mudah membenam pasukan Chile pada saingan pertama kumpulan A yang bermula hari ini. Malaysia yang berada di ranking ke-8 dunia manakala Chile ke-20 dunia akan bertemu di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kali terakhir kedua-dua pasukan bertembung adalah pada edisi sebelum ini di Bhubaneswar, India pada 2021 dengan Malaysia mencatat kemenangan 2-1. Menurut pengendalinya Muhammad Amin Rahim, bagi perlawanan di peringkat antarabangsa, ranking tidak memainkan peranan besar. Sebaliknya, aksi yang dipamer pada hari perlawanan akan menjadi penentu kemenangan sesebuah pasukan. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan, kumpulan A menyaksikan juara bertahan Argentina bertemu Australia. Persatuan Pelayaran Malaysia MSA bercadang untuk menyediakan jurulatih khas dari luar negara kepada Nur Shazrin Muhammad Latif dan ia sebagai persediaan untuk jago pelayaran negara itu ke Sukan Olimpik Paris 2024. Ketua Pegawai Eksekutif MSA Mazlan Othman berkata perkara itu sudah pun dimaklumkan kepada Majlis Sukan Negara MSN. Khidmat jurulatih itu diharap dapat melonjakkan prestasi atlet berusia 25 tahun itu di pentas Olimpik nanti. Mazlan juga memaklumkan pihaknya juga bercadang untuk meletakkan Nur Shazrin berpengkalan di luar negara. Ia bagi memudahkan atlet berkenaan menyertai kejohanan persiapan terutama di benua Eropah. Dalam pada itu, Mazlan turut menjangkakan beberapa lagi atlet dari sukan berkenaan akan melayakkan diri ke Paris. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Shah Alam mengekalkan kejuaraan Piala Datuk Moqtada Hari bawah 15 tahun buat tahun kedua dan ini selepas mereka menundukkan SMK Meru 3-0 pada aksi final di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam tadi. SMK Shah Alam membuka tirai jaringan apabila sepakan leret Vincenzo Olivio de Dozaldoni meletakkan mereka di depan pada minit kedua. Ia disusuli rembatan kencang di luar kotak penalti oleh Muhammad Danish Harith Muhammad Zakri untuk menggandakan kedudukan 9 minit kemudian. Bersambung babak kedua, gol tandukan Hazif Hakim Nur Faizal pada minit ke-49 melengkapkan malam gemilang mereka. Kejayaan itu menyaksikan SMK Shah Alam membawa pulang trofi dan wang tunai RM7,000 manakala SMK Meru menerima wang tunai RM5,000. SMK Darul Ihsan pula meraih tempat ketiga selepas menewaskan SMK Sultan Abdul Samad 2-0 pada sebelah petang. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.